Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi hadis yang ke-8. Kalau orang ada kitab Al-Marbawi ini muka surat 70 dah, muka surat 70. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaihi fi haditsin tawilin. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sebelum daripada ni kita pun telah belajar siapakah Abu Sa'id Al-Khudri, dan memang dalam kitab kita ni kita acak kali jumpa dengan apa nama ni Sa'id Al-Khudri. Dianya apa nama ni Abu Sa'id bin Malik nama dia. Sa'id Al-Khudri ni dia seorang sahabat daripada golongan Al-Khazraj. Iaitu sahabat Ansar orang Madinah lah. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Abi Sa'id Al-Khudri. Apa kata dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Tidakkah apabila datang haid seorang perempuan tidak sembahyang ia dan tiada puasa ia. Jadi hadis ni nak ceritanya berkenaan dengan hukum orang yang perempuan apabila kedatangan haid, maka perkara yang tidak boleh dibuat bagi dia, iaitu yang pertamanya dia sebut satunya lam tusalli al-mar'ah tadi dia tidak sembahyang, wa lam tasum dan dia tidak berpuasa. Disebut dua perkara. Ada lagi perkara-perkara yang tidak boleh dibuat oleh perempuan apabila kedatangan haid. Misalnya kita kata orang perempuan tidak boleh baca Quran. Perempuan tidak boleh tawaf. Perempuan tak boleh sentuh atau menanggung Al-Quran. Cuma dia sebutnya dua perkara saja, lam tusalli wa lam tasum. Apabila datang haid seorang perempuan, tidak sembahyang ia dan tidak berpuasa dia. Semaya ni iaitu satu ibadat yang mana dia tidak kena semaya, bahkan haram dia semaya. Haram dia semaya dan dianya tak wajib diqada. Tak wajib qada apabila seorang yang meninggalkan semaya ketika kedatangan haid. Tasum pula walam tasum dan tidak berpuasa. Puasa juga satu perkara yang diharamkan ketika kita kedatangan haid orang perempuan. Tetapi puasa wajib diganti, wajib diqada. Sebab tu dia sebut dua perkara. Yang pertamanya satu ibadat yang mana apabila kita tinggal dia, kita tak kena qada. Tak kena qada. Satu ibadat lagi, kita tinggal dia, kita kena qada. Cuma yang kena qadanya puasa dia. Hak lain pun kita kata baca Quran kau apa tu, tu memang tak kena itu dah lah. Sebab baca Quran ni adalah sunat. Semaya ni satu perkara yang wajib. Bila mari semaya, bila mari haid maka tak wajib dia semaya, bahkan dan tidak wajib juga diqada. Hukumnya haram kalau kita qada. Hukumnya haram. Kita seminggu kita tak semaya ketika kita kedatangan haid. Lepas pada seminggu tu kita rasa rajin nak semaya, maka kita pun semaya lepas pada suci, maka haram. Kalau kita semaya tu kita qada semaya yang kita lupa ataupun yang kita tinggal semasa kita berada di dalam haid itu. Dan satu lagi, haram juga kita mengambil wuduk ketika kita di dalam haid. Kecuali wuduk kita nak mandi junub tu. Kita dalam haid tiba-tiba kita mengambil wuduk. Disebut dalam kitab fiqh haram. Sebab apa? Sebab kalau seorang yang mari haid
Orang yang berhadas besar, dia kalau dia ambil air semaya pun tidak akan terangkat hadas dia. Maka jadi haram dia mengambil wuduk. Kenapa? Dia termasuk di dalam golongan orang yang mempermain-mainkan ibadat. Ibadat dia tu tak jadi apa. Sebabnya dia masih lagi ada najis. Dia masih lagi ada hadas yang besar yang tak terangkat. Tiba-tiba dia mengambil wuduk. Kita kata saja ni muka semaya tak boleh. Tak boleh ke kita ambil wuduk saja, kita ambil air semaya saja? Tak boleh. Sebab apabila kita mengambil air semaya wuduk ni, maknanya satu ibadat yang membolehkan kita, orang panggil, hak tak boleh semaya, kita boleh semaya. Hak tak boleh setuh Quran, boleh setuh Quran. Lepas tiba-tiba kita pergi ambil air semaya. Bagai yang orang panggil, kita cuci benda yang ada lagi, benda yang besar lagi. Hadas yang besar lagi iaitu haid kita tadi. Maka, janganlah kita semaya ataupun kita mengambil air sembahyang. Tak boleh tak? Sebab orang panggil kita kita ni mempermain-mainkan satu ibadat sedangkan dianya tidak terangkat hadas dan tak jadi apa. Bukan membazir pula. Membazir hukumnya kita mengambil air sembahyang sedangkan kita ni tidak terangkat juga hadas kita. Lepas tu dalam kitab fiqh dia sebut bab bazir ke apa kan. Seorang yang kalau tidak ada kena-mengena dengan hukum hakam, yang tidak ada tak masuk hukum sunat, maka membazir. Misal kita kata dia, kita ambil air semaya di sungai. Kita ambil air semaya sungai. Kita basuh juga sampai 10 kali, 11 kali, 12 kali basuh kaki. Kita celuk. Hukum dia makruh. Bapa makruh. Sebabnya sunatnya 3 ya. Sunatnya adalah 3 kali membasuh kaki. Basuh kaki wajib. Tapi dianya adalah 3 kali. Semua anggota wuduk 3 kali. Bila kita buat lebih daripada 3 kali, maka hukumnya makruh. Apa? Takut bazir ke? Tak. Bazir apa nama ni? Benda yang kita duduk tepi sungai dah. Kita ambil air semaya tu dalam sungai dah. Kaki kita tu duduk dalam sungai dah. Ataupun kita atas kaki, cuma celuk gitu. Tak bazir pun kita kata air itu tak kurang, tetapi ianya dikira sebagai membazir. Hukumnya adalah makruh. Kenapa? Kerana kita buat sesuatu yang tidak disyaratkan. Sekak hak yang sunatnya kita buat 3 kali saja. Tiba-tiba kita buat sampai 10 kali, sampai 20 kali. Itu tak ada pasal-pasal. Sebab tu tak. Dari segi ibadat ni kita tak boleh buat main-main. Puan muat tak ada tak. Kita ni masih lagi ada lagi hadas besar. Kita masih ada lagi hadas besar. Tak boleh nak semaya, tak boleh nak gapo dah. Tiba-tiba kita pergi ambil air semaya. Ambil air semaya. Apa ambil air semayanya? Kalau mandi biasa sajalah. Mandi biasa bukan niat menghadas. Sebabnya tidak akan terangkat hadas kita tu. Kenapa? Kerana kita masih lagi berhadas besar. Baik. Muttafaqun alaih. Fi hadithin tawilin. Hadis ni dia panggil hadis muttafaqun alaih yang bersetujuan. Yang bersetujulah di antara riwayatnya Bukhari dan juga Muslim. Dan ianya adalah fi hadisin tawil, di dalam hadis ataupun pada hadis yang panjang. Hadis ini panjang lagi, cuma kita ambil sikitnya. Sebab tu dalam permulaan kitab kita ni, Ibn Hajar Al-Asqalani dia sebut dah kitab dia ni, Bulughul Maram ni adalah satu kitab yang mana dalil-dalil hadis-hadis yang pendek-pendek je. Kalau ada hak panjang, dia ambil dia potong ambil. Tempat mana kita nak? Kita nak ambil satu hukum menjadi dalil. Sebab kita kata sini, kita nak ambil dalil orang yang mari haidnya tak kena semaya dan tak puasa. Ni lah. Tak. Alaisa idza hadatil mar'atu. Tidakkah apabila seorang perempuan tadi lam tusalli wa lam tasum? Tak kena semaya dan dia ni tak semaya dan dia tak puasa? Ada lagi hadis yang belakangnya. Cuma nak ambil sini, kita nak ambil syahid dia. Kita nak ambil syahid dia tepat hak kita naknya. Perempuan apabila mari haid, maka dia tak semaya dan dia tak puasa. Tak semaya ni satu ibadat yang mana kena mewakili apabila kita tinggal tak kena qada. Puasa pula ialah satu ibadat yang apabila kita tinggal ianya wajib qada. Maknanya di dalam haid ini orang yang meninggalkan ibadat wajib ada yang kena qada dan ada yang tidak kena qada. Baik.
wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, kata Aisyah, lamma ji'na sarifa hitu faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajju ghaira an tatufi bil baiti hatta tathuri. Baik. Ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi kata satu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tak kala, kata dia, lamma ji'na sarifa, tak kala datang kami ke tempat bernama Sarifa. Ni apa nama ni, Sarifa ni kita tengok letak kaki bawah tu, Sarifa ni iaitu satu tempat, nama satu tempat, ismul mahal. Sarifa ni ismul mahal, iaitu nama tempat yang jauhnya 6 mil. 6 mil, jadi 6 batu daripada Makkah. Jadi Aisyah cerita satu kisah yang berlaku tak kala datang kami ke tempat bernama Sarifah, iaitu dalam perjalanan untuk mengerjakan haji pada pada tahun haji wada'. Pada tahun haji wada', haji perpisahan, iaitu haji yang terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hadir. Tahun berapa? 9 Hijrah. Selepas daripada tu Nabi balik ke Madinah, Nabi tidak pergi lagi buat haji. Tak buat haji dah. Dan di dalam haji inilah juga Al-Quran itu diturun al-yauma akmaltu lakum dinakum hingga akhir. Maknanya ayat Al-Quran turun yang terakhir pun ketika Nabi berada di dalam haji yang terakhir, haji wada' ataupun haji wida'. Yang mana apabila turun Nabi sebut, hari ini sempurnalah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kamu. Artinya hari ini hari terakhir dah. Wahyu turun, maknanya habis dah, cukup dah Quran. Hak turun sikit-sikit. Ketika dalam haji ni, maka Nabi kata hari ini hari yang terakhir dah lah, habis dah. Ayat Quran tidak akan turun lagi setakat hari saja. Maka sahabat-sahabat lain suka belaka. Sukalah sebenar dah agamanya. Perintah pada belakang dah, semaya, puasa, haji, zakat ada belakang dah, cukup lekat dah. Sebenar dah agama kamu. Kecuali seorang sahaja, sahabat Nabi yang menangis, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Orang pelik, bapa orang lain suka belakang, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar seorang tua, orang sahabat Nabi, sayang lama dengan Nabi, dan dia nampak apabila Nabi royak lagu ni, menangis dia, sedih dia kerana tak lama lagi Nabi akan meninggalkan kita semua. Dia nampak situ. Sahabat-sahabat lain nampak joket sempurna dah agama, suka mereka. Tapi Abu Bakar nampak joket Nabi akan meninggalkan kita semua. Maknanya tahun 9 Hijrah pergi buat haji wada', tahun depan maka Nabi pun wafatlah pada tahun 10 Hijrah. Cukuplah Nabi 10 tahun berada di Madinah selepas daripada hijrah. Baik. Dalam perjalanan haji wida', kata Aisyah radhiyallahu anha, tak kala datang kami ke tempat bernama Sarifah, iaitu dalam perjalanan ni siapa ne batu lagi nak sapa di Mekah. Sarifah ni satu tempat yang ne batu lagi nak sapa Madinah Mekah. Ketika tu kata Aisyah, itu maka aku pun mari hik. Datang hik aku mari hik. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkatalah, apabila diketahuinya Aisyah tu telah datang hik, apa kata Nabi? If'ali ma yaf'alul hajju, perbuatlah olehmu Aisyah akan barang yang memperbuat oleh orang yang haji. Buatlah. Hak lain tu buat belaka, membuatlah amalan-amalan, ibadat-ibadat yang haji tadi. Ghaira an alla tutifi bil baiti hatta tathuri. Kalau itu buat belaka, lain daripada bahawa jangan engkau masuk tawaf Baitillahil Haram sehingga suci engkau. Orang lain membuat belaka. Orang lain buat belaka kecuali satu saja, tawaf tadi. Orang lain kita kata nak wukuf di Arafah, tak ada masalah dalam hik. Ni dia nak cerita perkara yang boleh buat ketika hik dan perkara yang tidak boleh dibuat ketika kita berada dalam hik. Semua sekali ibadat
haji boleh buat belaka. Sebab tu Nabi kata if'ali ma yaf'alul hajj. Membuatlah segala-gala hak orang haji buat tu buat. Hak yang duduk wukuf di Arafah, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah. Semua sekali tu boleh buat belaka. Nak semua ibadat orang haji buatlah. Kecuali Nabi kata ghaira alla tutifi, kecuali tak buatnya jangan kamu tawaf bil baiti hatta tathuri, sehinggalah kamu suci. Iaitu tawaf ini dia nak kita ni suci, tidak kita berada di dalam haid. Maka hadis ini juga muttafaqun alaih, hadis yang bersetujuan atasnya riwayat Bukhari dan Muslim. Fi hadisin tawil, juga pada hadis yang panjang. Ambil jokernya, nak tahu gapo boleh buat ketika haid dan gapo kita tak boleh buat ketika haid. Ibadat haji lain, amalan haji lain boleh buat, kecualinya tawaf sahaja yang tidak boleh buat. Kenapa? Kerana dia naknya hatta tathuri, sehinggalah kamu bersih. Baik, habis hadiah ke-9. Jadi kita tahu dah lah. Tadi puasa, semaya, kemudian tawaf. Tak boleh buat dah. Yang ketiga. Kemudian kita tengok pula. Hadiah yang ke-10 pula. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Faqala ma fawqal izari. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Baik. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Masyhurlah Mu'adz bin Jabal ni, memang masyhur. Kenapa? Dia ni di antara ulama, antara sahabat yang faqih. Orang yang faham ilmu fiqh. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hantar Mu'adz menjadi gubernur, menjadi orang panggil qadi. Nabi hantar Mu'adz menjadi qadi untuk menjadi rujukan dan juga memberi hukuman, menjadi buat hukum kepada orang-orang di Yaman. Maknanya di antara sahabat-sahabat Nabi itu, Nabi pilih Mu'adz bin Jabal untuk menjadi qadi di Yaman. Maka Mu'adz pun turutlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu hari Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya oleh Mu'adz? Ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun. Apa dia tanya tu? Akan barang yang ma yahillu, akan barang yang halal bagi suami. Jadi Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan barang yang halal. Halal tu bagi siapa dia? Bagi suami daripada isterinya. Halalnya bagi suami lirrajuli, halal bagi lelaki iaitu suami min imra'atihi, daripada isterinya. Imra'atihi yang ini perempuannya, iaitu perempuan iaitu isterinya, isteri laki-laki itu. Wahia walhal. Wa tu wawul hal. Wahia dan walhal, perempuan tadi itu, padahal wahia iaitu perempuan dia tadi haidun, dia tu seorang perempuan yang kedatangan haid. Gapo hak yang boleh kita buat apabila isteri kita mari haid? Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma fawqal izari, iaitu barang yang sebelah atas kain pinggang. Ma fawqal izari, iaitu gapo dia? Iaitu barang yang sebelah atas kain pinggang. Jadi sebelum pada ni kita belajar dah hadis yang kelima. Hadis yang kelima tu Anas bin Malik. Anas bin Malik menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi apabila mereka mari haid, isteri mereka mari haid, mereka mengambil satu keputusan, satu orang panggil apa ni, satu amalan, tidak mendekati isteri-isteri mereka. Sehingga kan mereka tidak makan sekali dengan isteri-isteri mereka. Sah ke mulai makan dak. Makan tak sekali, tidur tak sekali apabila isteri mereka kedatangan haid. Maka
dalam masalah ni, Nabi royak. Nabi berkata kepada Anas, apa yang Nabi kata? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Ni kembali pada hadis yang kelima dah. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah olehmu sekalian kamu akan sekalian perkara pada isteri kamu melainkan setubuh. Setubuh ya. Kalau lain buatlah, nak buat gapo tak ada masalah. Nak tidur, nak makan, nak gapo semua sekali tak ada apa-apa. Nak jamuh dia, nak setuh dia tak apa. Illa nikah, kecuali nikah. Yang dimaksudkan dengan nikah iaitu setubuh. Kalau alihnya setubuh saja. Itu hadis yang kelima. Baik. Kemudian kita belajar pula hadis yang ini. Sebab tu kena tengok banyak hadis dah. Kalau kita pakai hadis tu, betul. Mana gaya illan nikah. Isna'u, boleh buat belaka, mau nak buat apa-apa. Illan nikah, kecualinya nikah saja tak boleh. Itu setubuh saja tak boleh. Kemudian, kita belajar hadis ni, dia lebih speed lagi. Waktu luah tu. Kalau kita pakai situ juga, kalau kita nak gosok paha dia apa apa boleh lah tak? Tapi ni tak. Faqala, maka Nabi kata, ma fauqal izari, iaitu barang yang sebelah atas kain pinggang. Dalam apa ni, dalam syarah tu, dia sebut al-izari ni iaitu ma bainas surrati war rukbah. Ma bainas surrah war rukbah. Hadis ni nak rayaknya, nak rayak hukum bolehnya iaitu ma fauqal izari, barang yang sebelah atas kain pinggang, iaitu ma baina al-izar tu, perkataan al-izar tu iaitu ma baina surrah war rukbah, barang yang antara pusat dengan lutut. Pusat dengan lafaz izar tu saja tu. Lafaz izar dia tak yang diterjemah oleh apa namanya Syekh Al-Marbawi ni, kain pinggir dia kata. Ma falqa izari iaitu barang yang sebelah atas kain pinggir. Mana al-izar kain pinggang. Apa makna kain pinggir? Ataupun apa makna al-izar? Dia terai lagi dalam syarah dia kata ma bainas surrah war rukbah. Barang yang di antara surrah yakni lutut, pusat, war rukbah dan lutut. Tu tempat dia. Tu maksud izar. Izar iaitu antara pusat dengan lutut. Iaitu alik atas ke, maknanya selain daripada pusat. Alik atas pada pusat tu ke, perut kau gapo tu dia boleh jamu. Nak cuma minyak apa nama, gapo minyak gapo cikgu mak? Nak cuma minyak gapo? Minyak dak. Ying Tak minyak mestika. Minyak mestika. Mestika panas. Orang rumah kita sakit perut dah. Dia mari hit dah. Tak boleh ni nak jamuh dia ni. Joki mana boleh? Iaitu ma bainas surrah war rukbah, selain daripada pusat dengan lutut. Kita urut. Tak perut ala katah ke apa tak ada apa-apa. Tapi hak alihnya baina surrah war rukbah, antara pusat dengan lutut tak boleh. Lama kita urut pahak kawasan apa ni bawah pusat pun kita urut juga. Tak boleh. Dia tara pusat. Alik bawah ni lutut. Kalau betih tak apa. Tak, betih tu tak apa. Betih ke kaki. Dia kata lengah boleh. Mana kita tak nak betih pun tak boleh juga. Nak gosok lagu mana? Nak urut lagu mana? Moga mari hit ke? Al-izar ma fauqal izar, iaitu bahagian yang selain daripada antara pusat dengan lutut. Al-izar tu pusat dengan lutut. Maknanya situ yang tak boleh. Pusat ala kata. Maka tak apa nama ni? Hak tu boleh. Hak tak boleh pusat hingga lutut ala ke bawah, maka tak boleh. Berasa orang angin ke tak? Kalau kau nak cikgu mu. Ya. Berasa orang angin sikit tu. Berasa orang angin. Tapi kalau dengan hadis baru ni, boleh berlaku. Kecuali setubuh ya. Jadi kalau kita pelajar dengan hadis ni, kalau hadis tadi, hadis nombor 5, yang kita belajar, isna'u tu illan nikah tu, buatlah nak buat lagu mana kecuali nikah, setubuh tak boleh. Maknanya kita boleh gosok, kita boleh urut bawah daripada pusat. Kita boleh urut paha ke apa.
Maknanya boleh. Tetapi mari pula hadis ni pula. Iaitu ma fauqal izar. Itu saja. Iaitu barang yang di atas daripada pusat. Atas pada pusat ya boleh. Bawah pada pusat tak boleh. Ketika dia, isteri kita datang haid. Dalam meriwayatkan oleh Abu Dawud dan mengatakan dhaif akan dia. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud dan Abu Daud mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Yang ke-11. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Qalat kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Rawahul khamsah illa an-Nasa'i. Wa an Ummi Salamah. Dan hadis diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ada seorang isteri Nabi bernama dia Ummi Salamah. Ataupun kalau kita baca dalam kisah-kisah isteri Nabi, ada seorang isteri Nabi nama dia Hindun dah. Hindun. Dia Hindun ataupun gelar dia ialah Ummi Salamah. Ummi Salamah. Nama dia Hindun bin Abi Umayyah. Orang Arab ramai nama Hindun dia. Hindun. Kita orang Melayu tak ada Hindun. Sebab itulah abang sebut dulu kan. Apa nama ni? Kalau kita semaya jenazah, kita boleh baca dua-dua. Tak kira mayat tu laki-laki atau perempuan. Nah. Mayat laki-laki kita baca Allahumma ighfir laha pun boleh. Allahumma ighfir lahu pun boleh. Sebab apa? Sebab kalau laki-laki kita kata kita merujuk kepada Allahumma ighfir lahu, ya Allah ya Tuhan ampunilah dia. Siapa dia? Al-mayyit. Maknanya laki-laki. Kalau dia tina sekalipun kita baca al-mayyit. Kalau kita kata Allahumma ighfir laha, tiba-tiba dia tu perempuan, dia tu laki-laki, boleh. Sebabnya al-janazah tu lafaz dia tu lafaz muannas, tetapi dia adalah muzakkar. Dia tu tidak muannas muzakkar lah, tapi lafaz dia muannas, perempuan. Janazah ada talik belakang. Lafaz menunjukkan lafaz yang muannas, tetapi dia tu adalah muzakkar. Bukannya seorang yang perempuan, dia laki-laki. Sama juga lafaz Hindung. Hindung ni lafaz dia tu adalah lafaz kalimah dia tu kalimah muzakkar. Hindung dia tidak ada ta. Bukan kita baca Hindah. Hindun. Hindun. Sama dengan kita kata Muhammadun. Kita bagi Muhammad, orang nama cikgu mak ada nama Muhammadun. Muhammadun kita buh tanwin lihat belakang sama Muhammadun. Jadi ni Hindun sama laki-laki dengan perempuan. Hindun ni perempuan. Nama Ummu Salamah nama Hindun. Nama dia pada kalimahnya ialah dia tu adalah laki-laki. Tapi tuan dia adalah perempuan. Maka seorang yang mendapat anak yang tidak diketahui sama ada dia tu laki-laki ataupun perempuan, kita boleh orang panggil goreng. Goreng Tok Bida kata, kita tanya Tok Bida, tin nak jatuh? Tok Bida kata tak tahu, tak nampak. Nak kata tin pun tak tahu, perempuan nak kata laki-laki pun tak, jatuh pun tak. Apabila tidak diketahuikan jantina, dalam kitab fiqh disebut sunat kita menamakan anak kita yang baru lahir tiba-tiba mati. Sunat juga buh nama. Bubuh nama dia tu Hindun ataupun Talhah. Kalau kita kata kita ni berasa minat nak kena tino, tapi tak ada orang mati. Tanya Tok Bida kata tak tahu tino ke atas. Tak tahu. Ya berapa itu? Ni datuk dia tahu ni kalau bagai doktor ni. Hak tak nyata lagi tino dengan perempuan, tino ataupun laki-laki, mek kahwin. Kau berapa bulan ni? 5 bulan kau. Kau 4 bulan. Dia kena tu lah. Sekitar tu lah. Sekitar tu lah. Dia beranak tapi tak nyata dah. Tak nyata jantina. Bila tak nyata jantina, dia mengikut apa ni ibu bapa dia tu minat nak nama tina ke jatuh.
Maka kalau dia nak tak nama Tino, takut jatuh. Maka dia tak nama Hindu. Hindu ni, kalau Tino, tak apa. Memang orang perempuan nama Hindu. Tetapi, kalau jatuh, sah juga. Tak salah juga. Sebabnya lafaz dia tu adalah lafaz apa? Lafaz laki-laki. Kalimah dia tu Hindun. Serupa dengan laki-laki. Muhammadun, Salmanun, gawas serupa. Maknanya, boleh bertanwin belakang, bukan kata, tidak ada tamarbutah di belakang. Satu lagi, boleh berhubung nama Talhah. Talhah ni, orang laki-laki tetapi lafaz dia, kalimah dia tu perempuan. Talhah, dia ada ta di belakang. Serupa dengan Halimah, serupa dengan Hashimah, serupa tak? Ada ta di belakang. Talhah, tapi dia bukan Tina. Kalimah sahaja. Talhah, janazah. Itu dia panggil kalimah sahaja seperti perempuan, tetapi dia tidak perempuan. Baik, kita kembali kepada kitab kita ada. Kata Hindun. Kata apa nama ni Ummi Salamah. Katanya kanatin nufasa'u taq'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yauman. Adalah perempuan-perempuan beranak itu duduk ia yakni tidak sembahyang dan tidak puasa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada beranaknya 40 hari. Sebab tu orang kita, orang Melayu kita, lepas 40 ke? Dia panggil lepas 40 ke? Ni ambil ni. Ataupun kalau dulu rombok dapur ke? Kan ada juga, Pak? Rombok dapur tak panggil tak? Ya, lah rombok dapur panggil. Rombok dapur. Tak ada rombok dapur ni. Tak ada rombok. Blogak tak ada rombok tak ada rombok dapur. Jadi kejut tu. Maknanya tak ada apa tak? Apa? Jadi kita tak apa. Tahu ada orang demo rakyat. Tak ada rombok dapur dia kata. Jadi amalan yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nufasa, yakni perempuan-perempuan yang nifas. Perempuan-perempuan selepas buat beranak. Nufasa ni iaitu perempuan-perempuan yang keluar darah selepas kosong peranakan. Itu dia panggil nifas. Selepas daripada beranak, maka kosong peranakan. Lepas pada beranak, kosong peranakan. Keluarlah darah. Maka darah itu dipanggil nifas. Jadi, perempuan yang nipah ramah ni dia panggil an-nufasa'u. Adalah perempuan-perempuan beranak itu. Yakni perempuan-perempuan, sini sebenarnya terjemah dia perempuan-perempuan beranak itu. Yakni perempuan-perempuan yang keluar darah selepas kosong peranakan. Gitu. An-nufasa' ni iaitu perempuan-perempuan yang keluar darah selepas kosong peranakan. Dipanggil perempuan yang nifas. Adalah perempuan-perempuan beranak itu duduk ia, yakni tidak sembahyang. Duduk congok atas dapur. Taq'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yauman. Duduk saja dia, tak semaya dan tidak berpuasa pada zaman Nabi. Selama mana tu? Iaitu 40 yauman, 40 hari. 40 hari. Tengok bawah. 40 yauman, artinya 40 hari. Dan telah berkata Abu Isa At-Tirmizi, sesungguhnya telah ijma' sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang tabi'in dan mereka yang kemudian daripada mereka itu atas bahawasanya perempuan-perempuan nifas itu meninggalkan sembahyang 40 hari. Melainkan jika nampak ia akan suci darah dahulu daripadanya, maka bahawasanya mandi ia dan sembahyang ia. Maknanya, kalaulah dalam masa 40 hari itu, tu dia panggil 40 hari ni Cikgu Mak, 40 hari ini ialah dia panggil kebiasaan. Bukan sebanyak-banyak nifas. Sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari, 60 malam. Bermakna, ni dia panggil hak perempuan masa Nabi SAW dan juga menjadi adab bagi kita orang Melayu, kita panggil 40 hari. Duduk dalam 40. Dalam partai segala-galanya ada 40. Maka, seandainya darah tu keluar lagi, selepas pada 40 sampai 50, sampai 59 59 hari, maka darah tu masih lagi darah nifas. Cuma sini dia buat sakak, 40 ni ialah kebiasaan sahaja. Orang Arab dengan kita sama dia. Ambo dengan orang Arab dia kata orang Arab ni dia duk patai tu
Dia minum air Coca-Cola, air Pepsi ke apa. Sebab dia nak suruh cepat cepat itu darah dia tu berhenti. Tak tahu betul kan tak lah. Maknanya misal kita kata dia minum Coca-Cola ke. Ada orang Arab dia suka minum Coca-Cola ketika berada atas dapur. Betul kan Datuk? Minum Coca-Cola ni cepat jadi kering darah je ada ke? Orang kita. Gagah. Gagah. Gagah Ustaz. Gimana? Segar lah. Gimana kata? Gagah. Lagi segar lah, segar sebab dia banyak tenaga. Nak jadi segar deh. Segar. Ya. Apa orang dengar dia kata cepat itulah cepat jadi segar, patut darah dia pun jadi cepat itu dah. Jadi kalau darah tu keluar deh. Dalam kitab ni sebut melainkan jika nampak ia akan suci darah dahulu daripadanya bahawasanya mandi, ia dah semaya dia. Maknanya kalau tak sampai 40 hari, tiba-tiba darah tu kering dah. Sama ada dia makan ubat ke ataupun sama ada dia makan Coca-Cola ke apa semua sekali, tiba-tiba darah tu kering. Maka bolehlah dia mandi dan dia sembahyang. Sebab ada orang tena tak sampai 40. Tak sampai 40. Rata dah. Ginjal rata dah. Walaupun tak sampai 40 hari. Kerana dia kata darah tak ada dah. Maka wajib dia kena mandi dan wajiblah dia kena sembahyang. Jadi kita tulis ni sebagai peringatan kitanya. Arba'ina yauman ini iaitu kebiasaan perempuan masa Nabi SAW. Dia juga zaman kita lah ni. Kalau darah tu berhenti awal lagi, maka boleh dah kita semaya. Sebab apa orang tanya kita? Sebab apa kita boleh semaya? Sedangkan kebiasaan perempuannya 40 hari. Tapi kalau mari darah 20 hari, 10 hari, kita boleh semaya dah. Sebabnya sekurang, ini kembali kepada hukum fiqh. Nah, sekurang-kurang nifas itu sebagaimana yang diistiqra'kan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i cek perempuan-perempuan zaman dia, sekurang-kurang nifas ialah satu lahzah saja. Satu lahzah. Lahzah ni, satu lahzah ni, cikgu mak tak? Satu lahzah, ulama sebut satu lahzah ni pendek sangat masa. Iaitu satu lahzah ni lama, kalau kita kata satu lahzah iaitu selama keluar mani. Itu dipanggil satu lahzah. Berapa minit orang keluar mani? Daripada tubik mula-mula sampai habis. Tak apa minit tak? Itu satu lahzah dia panggil. Satu lahzah lagi, kalau kita kata dua lahzah. 60 hari, dua lahzah. Ada dalam kitab kata. Sebanyak-banyak haid ialah 60 hari, dua lahzah. Iaitu satu lahzah lagi, lahzah keluar mani. Satu lahzah lagi, iaitu keluar anak. Perempuan terai anak, tubik kepala, perlu sampai tubik kaki semua sekali. Itu dia panggil satu lahzah. Kalau kata dua lahzah, capur. Satu lahzah keluar mani, satu lahzah keluar anak. Maka menjadi dua lahzah. Tapi dia rasa cepat lahzah yang pertama. Tak. Daripada lahzah kedua tu pasal kadang-kadang kena hak payah tu lambat kalah juga nak boleh tubik semua sekali. Anak yang dia beranak tadi. Maknanya kalau darah keluar selama tu je. Selama lahzah tadi iaitu keluar mani dan keluar anak. Kita kata 1 minit, 2 minit, seminit lah kita tahu. Darah tubik cuma tu ya. Maka darah tu darah nifas tu. Walaupun seminit je. Keluar darah selepas kosong peranak tubik darahnya seminit je. Iaitu lahzah tadi ya tubik. Tubik. Maka sudah dikira sebagai darah nifas. Lepas tu dia pun kering. Tak hari dah darah. Maka boleh semaya. Hari pertama ya tubiknya. Hari lepas pada tu tak tubik dah. Tak tubik dah. Mana tak ada apa ke apa? Tak ada darah. Sebab apa? Sebabnya memang darah sekurang-kurangnya bukannya banyak sangat. Banyak tu je. Hamba sebut tadi. Banyak tu saja darah dia. Baik, habis itu dah. Sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Kebiasaan nifas ialah 40 hari 40 malam. Waktu bagi perempuan yang baru beranak kena tanda anak yang pertama berapa hari, anak yang kedua berapa hari, anak yang ketiga berapa hari. Kena tanda molek. Sebabnya takut orang perempuan yang beranak ramai ni dia akan jadi darah tak sama. Dia jadi beranak. Darah yang keluar melebihi daripada 60 hari.
Apabila darah yang keluar daripada 60 lebih daripada 60 hari itu, hukumnya kembali kepada hukum adat sebagaimana kita belajar baru minggu lepas, iaitu haid tadi. Kalau bila darah mari lebih daripada 16 hari, lebih dari 15 hari, 15 malam, 16, 17, maka hukum haid kembali kepada hukum adat dia. Bulan yang sebelum. Bulan sebelum daripada tu berapa? Kalau bulan sebelum tu 7 hari, maka haidnya 7 hari. Sama juga orang yang beranak, 3 orang. Anak yang pertama dia mari 20 hari. Anak yang ketiga dia mari 30 hari. Anak yang keempat mari 35 hari darah. Anak yang kelima anak yang kelima darah mari 70 hari. Bila darah mari 70 hari, maka bukan nifas tu. Bukan nifas dah tu, sebab sebanyak-banyak nifas ialah 60 hari 60 malam. Maka berapa hari nifas kembali kepada hukum anak sebelum daripada anak yang hak beranak ni. Anak tu berapa hari? 35 hari. 35 hari ialah nifas dia. Hak yang selebih daripada tu adalah darah istihadah. Rawahul khamsah illan Nasa'i. Telah meriwayatkan dia oleh 5 melainkannya An-Nasa'i. Baik. Wal lafzu li Abi Dawud. Wa fi lafzin lahu wa lam ya'muruha Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifasi. Wa sahhahu al-Hakim. Dan lafaz itu bagi Abu Daud. Yang kita belajar tadi, hadis yang kita belajar daripada Ummi Salamah tadi adalah riwayat daripada Abu Dawud, dan kata dia dan pada lafaz baginya walam ya'muruha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i salatin nifasi, dan tidak menyuruh akan dia akan perempuan tadi nifasat tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qada sembahyang nifas. Sama juga. Orang nifas sama juga dengan orang yang haid, tidak diwajibkan qada sembahyang. Tak wajib qada. Puasa kita sama juga hukum haid juga, puasa kena qada. Sebab tu kalau kita nak beranak kena kira molek cikgu mak. Nah, 9 bulan tu kita kalau bini kita ngandung, lah ni mungkin mesti PKP duduk saja tu kena kira juga. Takutnya ngandung orang tina kita tu kena bulan puasa. Ni lah ni siapa bulan puasa tu baru bulan. Takut kena beranak tu bulan puasa. Tak ada puasa lah dia nya. Kan anak bulan puasa. Apa cikgu mak suka? Ustaz kira dah. Ustaz kira. Cikgu mak tengah kira, dia tengah kira. Dia tengah kira. Ada setengah tempat tu dia sukanya kerana dia kata belajar bab hik nifah. Kok mana-mana mari dengar ni tak ada hik nifah dah berlaku. Ya Allah Ustaz, ya Allah. Jalan kau. Oh ya Allah weh. Tak ada hik nifah dah. Belajar bab hik. Duk wayak bab hik. Tak ada serabut dah mari hik. Belajar bab nifah. Tak ada mari serabut dah nifah. Tak ada dah. Habis dah. Habis belaka dah. Wa sahhahu al-Hakim, dan mengatakan sahih oleh al-Hakim. Apabila kita bab haid, nifas dan juga istihadah. Kita masuk pula kitabus salah. Kitabus salah ini kitab pada menyatakan salat. As-salah tu maknanya makna salah pada lughah iaitu doa. As-salah pada lughah iaitu doa. Dan pada syarak ialah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang tertentu, dimulai akan dia dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Aqwalun. Kalau kita tanya kita apa dia sembahyang pada syarak ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Beberapa bacaan aqwalun, beberapa bacaan. Fatihah, bacaan ada 4 ya. Fatihah, takbir, Fatihah, tahiyat, salam. 4 je. Aqwal ni ada 4 je. Aqwalun, beberapa ucapan, beberapa bacaan. 4 saja bacaan. Ni syarat dia tidak beratlah mana kita. Kalau kita nak belajar, nak betul Quran, kalau apa nak betul bacaan, wajib 4 je. Gilah belajar. Apa nama ni? Kami ingat masa ngaji pondok Datuk Guru kata, dia terang
Pergilah belajar apa kau negeri Cina ke habis harta ke mana untuk membetulkan 4 perkara. Sebab inilah yang menentukan kita syurga ataupun neraka. Pertamanya membetulkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Gila betul tok guru Quran mana ada kita pergi betul. Betul ke tak takbir saya ni? Allahu Akbar. Takutnya jadi panjang. Allahu Akbar ke? Ataupun Allahu Akbar ke? Takbir yang salah. Kita pergi betul tak? Dalam kitab fiqh dia sebut syarat nak betul Fatihah ni. Syarat nak betul takbir tu ada 23 syarat. Ada 23 syarat. Kita belajar. Lagu mana nak jadi betul? Takbir kita. Allahu Akbar. Satu. Yang keduanya, akwalung yang ni iaitu Fatihah. Kita pergilah belajar mana, tok guru mana. Kita pergi mana-mana bunyi ada tok guru Quran hebat, kita baca. Betul. Betul ke tak tok guru bacaan Fatihah hamba ni? Kita kata kita duduk di Al-Barakah, kita belajar dah. Dengan apa nama ni Ustaz Wahid. Ustaz Wahid mari kita baca dah. Kita pergi Mela, baca pula Mela. Nah. Kita pergi mana pula? Kita pergi ke Kalai Kubur. Kita baca di Kalai Kubur. Kita pergi kata banjir, jumpa dengan Tok Guru Ajillah Hafiz misalnya kita kata. Kita baca depan dia. Ajar dengar hamba baca ni, betul ke tak? Fatihah hamba. Fatihah. Yang kedua, yang ketiganya At-Tahiyat. At-Tahiyat. Hamba betul tahiyat dulu di masjid ada seorang tu, hamba tak tahu dia betul ke tak, tapi dia pakai berhenti tu, dia duk baca At-Tahiyyatul Mubarakatuh. Dia tambah Rama. Setiap kali dia baca tahiyat, hamba betul sama situ. Dia kata At-Tahiyyatul Mubarakatuh. Rama tu kata mai mana Rama tu. Tak ada dalam tu, tapi dia baca lagu tu. At-Tahiyyatul Mubarakatuh salawatut. Kalau lain betul belaka. Betul tu ya tambah Rama. Jadi bila kita tambah tempat tak benda hak tak ada sekali, kita tambah maya kita tak jadi tu At-Tahiyyatul Mubarakatuh je. Kita At-Tahiyyatul Mubarakatuh. Dan kita belajar lagu mana hak yang wajib kita baca di dalam tahiyat. Wajib At-Tahiyyatu lillah je. At-Tahiyyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Habis tahiyat tu ya. Pendek ya tahiyatnya. Hak wajibnya sebanyak tu je. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu yang pertama, hak yang kedua dak dah. Tapi kita nak baca tak ada masalah. Cumanya hak yang rukunnya tu je. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Panjang tu. Hak wajibnya at-tahiyyatu lillah. Tu hak wajib. Al-mubarakah at-salawatu at-tayyibatu itu adalah sunat. Sunat saja. Hak wajibnya at-tahiyyatu lillah. Baik. Dipanggil aqwalun beberapa bacaan, ucapan. Pak je bacaan. Kemudian af'alun perbuatan. Beberapa perbuatan. Rukun 13 maknanya kalau pak je baca pak sahaja hak aqwal, hak rukun qauli, bermakna hak fi'linya berapa? 9 dah. Majalah 9 ya ke tak? 9. 9 adalah rukun perbuatan. Aqwalu wa af'alu, ucapan dan beberapa perbuatan yang tertentu. Bukan belaka, ucapan yang tertentu, perbuatan pun yang tertentu saja. Berdiri qiyam, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, itu dia panggil yang tertentu. Dimulai akan dia dengan takbir. Allahu Akbar. Sebelum daripada tu tak kira. Kalau awak kiranya semayangnya ialah takbir. Sebab tu kita belajar muafiq masbuk. Kita mari lama dah kita duduk alih belakang ataupun duduk bawah, duduk di kolah ataupun kita duduk pakai duduk saja-saja, duduk scan suhu 2-3 kali. Orang semayang dah. Kita ginya Allahu Akbar. Takbir pun takbir. Allahu Akbar rakaat. Maka kita pun jadi masbuk. Tak kena baca Fatihah dah. Dia mau mari jak tadi ke? Orang tak qomat lagi ada dah duduk lillah alih belakang. Orang tak qomat mari dah duduk lillah duduk buat dengan apa nama ni AJK hok jaga pengibah suhu. Macam-macam. Patut kena baca Fatihah muka mari lama dah. Tak kira hok mari lama dah tu. Hok mari duduk lillah alih belakang tak kira sebab dia kira mana? Mulai dianya iaitu
dimulai akan dia dengan takbir. Hak tu yang dikiranya. Takbir kita. Allahu Akbar. Situ dikira. Kemudian, dan disudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam. Salam. Maka salam itu kita kena tahu. Sekat mana hak wajib. Sebabnya, misal kita tanya kita. Bila-bila we salam, ketung. Maya dia tu batal atau tidak. Maka kita kena tahu. Dia ketuk tu kat mana? Kalau kita kata as-salah pun ketuk dah. Batal maya dia habis, punuh habis maya. Pasal salah tidak sempurna lagi. Kalau dia ketuk, dia buai angin tepat assalamualaikum. Mulut tutup, punggung terbuka. Mulut tutup assalamualaikum pun tubik al-bakir. Maka sudah sempurnalah salam dia. Assalamualaikum pun ketuk. Maka tidak batal. Tak bunuh semaya dia. Kenapa? Ketuk itu keluar setelah Assalamualaikum. Tutup dah mulut dia dah. Pun tutup. Habis dah tu. Maknanya Assalamualaikum. Pun. Kalau Assalamualaikum. Tak ada tutup mulut. Tak ada siapa di ming. Maka semaya dia punuh habis. Tak sebelum tadi. Punuh habis. Kena semaya semula. Tapi kalau dia tutup mulut dah. Assalamualaikum. Tutup mulut. Pun tubik angin. Maka semaya dia tidak perlu diulangi semula. Kenapa? Kerana cukup dah rukun dia pada salam. Assalamualaikum. Disudahi dengan salam. Baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala waqtu adh-dhuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahdhur waqtul 'asr. Wa waqtul asri ma lam tasfarra syams. Wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaqa. Wa waqtu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat. Wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Ini hadis yang pertama. Pada yang pertamanya iaitu kita membicarakan babul mawaqit. Babul mawaqit iaitu mawaqit artinya segala waktu. Maksudnya ialah waktu yang ditentukan oleh Tuhan bagi menunaikan ibadat sembahyang. Jadi waktu ni tak boleh kita pakak pokok kita fikir nak buat lagu mana. Syarak telah menentukan. Syarak ni iaitu syarak hukum daripada Allah dan juga Rasul. Nabi cerita lagu mana waktu ni? Ni kita belajar hadis ni apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mawaqit, kalau kitab fiqh panjang dia cara bab mawaqit. Mawaqit satu, kemudian satu lagi istiqbal al-qiblah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat dengan waktu dia panggil termasuk di dalam perkara zan. Bukan perkara yang yakin, perkara zan. Hari kami baru ni pergi satu masjid itu, dia panggil Jabatan Mufti untuk betul kiblat. Betul kiblat. Hamba kata nak buat masjid baru tapi masjid lama ada dah. Hamba kata apa tak turut Tok Emir tak turut masjid lama. Tok Emir kata masjid lama tu ada lari sikit. Ada lari kiblat. Oh gitu kata. Lepas tu Tok Emir muda jawab, dia kata ustaz, kalau lari ni dia kata walaupun berapa tu? Satu darjah pun dia kata berapa? 120 km daripada Mekah. Dia lari dia tu. Pelak-pelak dah bukan Mekah. Maka dia kata masjid tu dulu orang kampung mari pakai buat gitu. Lepas pada tu bila ukur tu mana dia betul dari segi kapek lah. Buat lari sikit kapek lah dia kata. Jadi hari ni kita nak buat sebab ada boleh protokol nak buat masjid baru ni. Dia kata dia nak jadi yakin Jabatan Mufti mari ukur dan kontraktor dah sekali. Kontraktor pun koyak gambar. Dia buat taklimat tu dia kata kita mari sekali hari ni sebab ada satu masjid tu pejabat mufti mari hari lain, kontraktor mari hari lain. Jabat mufti mari kok kata tu, dia mari pak kontraktor dia pakai agak-agak ya dengan otak tu lari juga kiblat ada.
lari juga kiblat. Cuma bila Tok muda tadi dia kata, ustaz dia kata walaupun lari sedarjah, tapi Mekah tu akan lari ratus kilometer dah dia kata. Mekah tu. Hamba apa nama ni betul lah dia kata tu memang betul lah. Mana kalau kita boleh buat biar betul sungguh, maknanya molek lah. Sebab zaman moden ni kita pun tahu dah apabila lari satu darjah saja sehingga ke 120 km lari daripada Mekah, daripada apa nama ni kiblat yang sebenar. Cuma hamba sebut hamba royak, kalau kita tengok dari kitab fiqh, sama ada al-mawaqit waktu ataupun dari segi masuk waktu dan daripada menghadap kiblat, bukanlah suatu perkara yang mesti yakin. Bukan satu perkara yang yakin, tetapi memadailah dengan zan sahaja. Zan ni berat alik ni kiblat. Kita maya lah ni. Kita semaya menghadap kiblat, menghadap ke arah ni. Kita yakin hati kita ni, bukan yakin 100%. Dia zan ni iaitu 75% sehingga 100%. Dah tu ya. Mana keyakinan kita. Sama waktu al-mawaqit pun sama juga. Maknanya bukan kata mesti 100% kita yakin. Memadailah zan. Zan iaitu 75% sehingga 100%. Sebab itulah kita kata kita semaya. Tak kena tengok je. Ni dia ada ni. Mengikut cara kita tengok dengan apa nama ni, dengan matahari. Objek ke ataupun dengan telefon kita ke, itu dipanggil secara zan sahaja. Apa nama ni kiblat tadi kita pakai kompas ke apa dah, ianya adalah sebagai zan sahaja. Maknanya pernah berlaku di apa nama di Pasir Pekeh dah. Di Pasir Pekeh, Masjid Pasir Pekeh. Allah yarham Tok Imam Pasir Pekeh, dia cerita kamu masa dia jadi Tok Imam ni mati dah, Tok Imam Haji Waleh. Dia kata ada masa lepas pada siap masjid, orang pergi Mekah dia beli kompas. Bila balik kompas, dia balik Pasir Pekeh, dia pergi semaya di Masjid Pasir Pekeh. Dia kata kiblat Masjid Pasir Pekeh ni lari daripada sebenar. Maka ketika tu muftinya Datuk Mufti Haji Muhammad Nur. Tok Haji Nur penambah dia jadi mufti. Tok Imam Pasir Pekeh ni pergi jumpa dengan Tok Peti. Dia pun royak. Orang balik Mekah, buat balik kompas, dia kata kiblat Masjid Pasir Pekeh ni lari daripada yang sebenarnya. Datuk Mufti pun tanya. Dia kata, masa ayah aku duduk Pasir Pekeh mula, gapo ayah aku royak? Ayah kepada Datuk Mufti ni, Datuk Haji Ibrahim, mufti sebelum tu. Haji Muhammad Nur ni anak dia. Anak dia jadi mufti, ayah dia pun jadi mufti. Datuk Haji Ibrahim, ayah Tok Peti Haji Nur, dia nikah orang Pasir Pekeh. Tok Peti Haji Nur nikah orang Pelabeh. Dia sebelah sungai ni, dia maju, dia orang Tena dak. Ayah dia, Tok Peti Haji Ibrahim nikah dengan orang Pasir Pekeh. Anak dia pula, Tok Peti Haji Nur nikah orang Pelabeh. Jadi, kata dengan Tok Peti Haji Nur, masa ayah aku duduk Pasir Pekeh dulu, ada ayah aku kata apa? Maka kata dengan Tok Imam Pasir Pekeh, tak ada kata gapo. Kata Tok Peti Haji Nur, tu. Dah ayah aku tak ada kata gapo, tu. Maknanya Tok Peti, Mufti Haji Nur, dia tidak ambil berat masalah kiblat tadi. Sebab apa? Sebabnya dari kitab fiqh sebut, masalah kiblat ni ada satu perkara zan saja. Satu perkara zan. Maknanya orang tua dulu buat masjid tu, zan dia hanya kau ni. Ni kiblat. Maka semaya. Mari pula orang balik Mekah, mari kompas pula. Tak situ kompas. Orang ni kata bukan ni kompas salah ni, kiblat masjid ni. Bukan kau ni. Selagi. Maknanya orang buat dulu pun satu, orang panggil satu zan. Orang mai kompas pun satu zan. Kadang-kadang kompas tu tak serupa dah. Telefon kita ni kadang kita pergi 2-3 orang, kita pergi musafir duduk di hotel tu, 2-3 orang ni kata kok ni weh, orang ni kata kok ni pula. Pahak dia tulis situ pula, lagu lain pula. Kadang-kadang nak jadi lagu. Kadang tukar kok ala kau belakang ni ataupun kok tu. Bertukar takkir pada dia. Tu biasa kalau kita musafir di negeri-negeri yang mana walaupun negeri Kuala Lumpur pun kita tak, muka kita pergi di hotel tu, kita tak aja pergi situ, tak tahu kiblat alik mana. Apatah lagi kalau kita pergi negeri bukan Islam ada. Orang hotel pula bukan kebanyakan orang Islam pula, kau tak tahu alik mana kiblat yang sebenarnya.
Maka kiblat ni adalah mengikut zan. Kecuali nyata salah. Kiblat ni bukan alik nu alik jatuhnya. Tak, bukan alik ni dak. Tu terai ni, tu salah lagu tu. Tu kalau kita tahu duduk semaya kita kena tukar apa nama ni mengadak kita tadi. Baik, kita kembali kepada kitab kita. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sabda? Ini al-mawaqit dia dari segi waktu semaya. Waktu zuhri idza zalati syamsu. Bermula waktu zuhur itu apabila gelincir matahari ke pihak maghrib. Yakni alik jatuh. Maghrib ni alik jatuh. Maghrib alik jatuh ataupun alik barat. Bermula waktu zuhur apabila gelincir matahari ke pihak maghrib. Iaitu matahari pada pukul sekian-sekian. Kita kata pukul 1 suku lah kita kata. Matahari berada pada puncaknya. Yang mana ketika matahari berada di puncak, tidak ada bayang. Tak ada bayang. Tak ada bayang sikit abu. Pendeknya masa. Syekh Nawawi Al-Bantani dia sebut dalam kitab dia. Masa untuk matahari berada di puncak tu kan. Muka bumi musim laju musim. Bukan koho-koho. Bumi musim laju. Ketika matahari berada di puncak, betul-betul berada di puncak. Syekh Nawawi Al-Bantani dia sebut dalam kitab dia, ialah sekadar perkataan kita kata, na'am la. Sekadar tu ya benarnya. Na'am la. Ya tidak. Na'am la. Tu kata ya. Dia duduk tu, tengah-tengah betul-betul, di puncak betul-betul, muka dia musim laju. Dia sampai di puncak matahari tu, masa dia duduk betul-betul, dalam pusingnya dia tadi, dia betul-betul duduk di puncak dia, berada di tempat yang tidak ada bayar itu, ialah sekadar perkataan na'am la. Na'am la. Sekadar tu ya. Maka bagi sesiapa yang bertakbir, dia semaya sunat ke semaya apa, ketika matahari betul-betul duduk di puncak tu, dia kata Allah Akbar, sekadar na'am la, takbir dia ketika tu, Allahu Akbar, maka semaya dia tidak sah dan haram. Kenapa? Dia duduk pada waktu yang betul-betul berada di puncak yang tidak ada bayar tadi. Baik. Waktu zuhur ni idza zalati syamsu, apabila gelincir matahari ke pihak maghrib. Apabila gelincir matahari ke barat. Maknanya ada bayar sikit. Masuklah waktu zuhur. Daripada tidak ada bayar tadi sehingga ada bayar sikit yang nampak sikit, maka masuklah waktu zuhur. Satu. Wa kana dhillur rajuli katulihi malam yahdur waktul asri, dan berkekalan waktunya hingga jadilah bayan-bayan seorang itu seperti bayan dirinya selama tiada masuk siap, selama tiada datang waktu asar. Maka masuk waktu zuhur tadi, apabila gelincir matahari sikit yang ada bayan, nampak sikit yang ada bayan, sikit bayar, maka berkekalanlah waktu tadi, waktu zuhur, sehingga bayang itu menjadi lebih panjang daripada objek diri. Tubuh kitanya 160 meter tubuh kita. Tetapi bayangnya 161 meter. Lebih dah. Lebih daripada. Bayang lebih panjang daripada diri dia. Maka masuklah waktu asar. Habis waktu zuhur. Habis waktu zuhur, masuklah waktu asar. Mana bayar sama dengan tu waktu zuhur tu. Habis dah tu. Jadi masuk dalam meter atau milimeter dia tu, masuk alik tu dah. Masuk alik nombor 1 dah. Maka masuklah waktu asar. Wa waqtul asri ma lam tusfarru syamsu, dan berkekalalah waktu asar itu, iaitu melebihi. Bayang melebihi diri dia. Bayang melebihi daripada objek tadi, berkekalalah waktu asar itu sehingga mana hatta ma lam tasfarra syamsu, selama tiada jadi kuning matahari. Jadi kuning matahari. Batu maya ni tak masuk waktu maghrib lagi pun kuning dah matahari tu, tak sedap dah tu. Kuning kita tengok matahari, tak ada belakang tu. Ujung tu sehingga kuning matahari. Wa waqtul maghribi, waktu salatil maghrib ma lam yaghibi syafaq,
Dan masuknya waktu maghrib itu selama tiada lenyap mega yang merah. Maknanya apabila bila apa nama ni kita tengok warna kuning tasfarrus syamsi. Apabila kuning matahari iaitu kuning itu dengan terbenamnya matahari. Maghrib tu artinya matahari itu duduk alik jatuh, masuk gelai matahari itu. Nampak kuning. Kuning kerana tenggelamnya matahari. Maka masuklah waktu maghrib dengan kuning gitu. Semayalah maghrib kitanya. Maka masuk pula waktu isyak. Wa waktu solatil maghrib ma lam yari bisyafaq. Dan waktu sembahyang maghrib itu selama tiada lenyap mega merah. Selagi nampak mega merah, mega merah tu nampak lagi, maka kalau selagi nampak apa nama ni, cahaya dia tu, kalau dia yariba, apabila malam yari bisyafaq, apabila hilanglah apa nama ni mega merah itu, maka masuklah waktu isyak. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil laili al-awsat. Dan waktu sembahyang itu daripada lenyap mega dan berkekalan ia hingga pertengahan malam yang pertengahan, yakni yang pertama. Iaitu sapalah waktu, nak masuk waktu subuh pula. Waktu subuh, waktu subuh tu iaitu waktu solati subuh min tulu'il fajri ma lam tatlu'i syamsi. Maknanya apabila dia dekat-dekat dengan subuh tu dia habis dah. Habis dia. Bila pun terbit waktu fajar, nampak fajar itu dipanggil fajar yang sadiq. Fajar sadiq ni nampak garis putih meletar tu, maka masuklah waktu fajar pula. Waktu fajar pulanya, waktu subuh pula. Wa waktu solati subhi min tulu'il fajri, daripada terbit fajar malam tatlu'i syamsu, selama tidak terbit matahari. Apabila terbit matahari, maka habislah waktu subuh. Rawahu Muslim, meriwayatkan dia oleh Imam Muslim. Walahu min hadithi Buraidata fil asri wasyamsi baydha'u naqiyatun. Dan baginya daripada hadis Buraidah pada menyatakan waktu asar dan matahari itu putih hening. Waktu asar tadi apa nama ni putih kuning. Kita tengok habis waktu asar tu kuning-kuning matahari ataupun putih kuning. Dia ada putih campur dengan kuning-kuning. Maka habislah waktu asar, kemudian matahari tadi pun tenggelam. Maka masuklah waktu maghrib. Wa min hadithi Abi Musa wasyamsu murtafi'ah. Dan daripada Abi Musa, dan matahari itu tertinggi. Ini apabila tatlu'i syamsi, apabila naik matahari itu tertinggi, naiklah matahari itu, habislah waktu subuh. Itu lafaz sajalah. Kalau dalam ni dia kata malam tatlu'i syamsi. Waktu fajar tu sehinggalah tidak terbit matahari. Abi Musa wasyamsu murtafi'ah. Dan matahari itu tertinggi, iaitu naik. Supaya lah tak. Tertinggi dengan naik, sama sahaja. Allahu Akbar. Itulah sahaja kita belajar pada pagi ni. Bab semaya, kita masuk bab semaya ni panjang bab semayanya. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan sambung lagi. Dari segi semaya ni banyak perkara yang kita perlu belajar, yang mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bab azan dan sebagainya panjang sebagainya. Wallahu a'lam.